Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Syakira binti Razak. Nombor metric D18310878 akan menerangkan mengenai surah Al-Isra ayat 87, 88 dan 89, mengenai perkataan-perkataan ataupun kalimat-kalimat dalam ayat tersebut yang dikategorikan sebagai al-isim, isim, fi'al dan juga huruf. Okey, yang pertama dalam surah Al-Isra ayat 87 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Jenis-jenis perkataan yang saya dapat temui ialah dalam isim ada beberapa perkataan merupakan isim. Antaranya ialah rahmatan, iaitu ia merupakan isim nakirah. Rahmatan ni adalah isim nakirah, iaitu isim nakirah ni merupakan kata nama yang tidak jelas secara umum. Dan ia cara untuk mengenal pastinya ialah dia tiada alif lam dan juga akhirnya adalah tanwin. Seterusnya perkataan Rabbika. Rabbika merupakan dhamir muttasil bagi ka tu. Lepas tu fadlahu merupakan dhamir muttasil. Dan alaika merupakan dhamir muttasil ba'dal huruf. Cara untuk mengenal pastinya ba'dal huruf ni dia merupakan perkataan selepas huruf. Dan ada juga ia boleh juga berada selepas huruf, iaitu inna wa akhawatuha, seperti alaika ni, alaika. Dan juga ia juga merupakan mubtada kana. Ayatnya sebelum kalimat alaika tu ada kana alaika kabira. Sebelum alaika tu ada kana. Kana itu merupakan huruf kana, dan alaika tu merupakan mubtada bagi kana. Okey. Seterusnya kabiran. Kabiran juga merupakan ia adalah khabar kana, iaitu kana, alaika tu merupakan mubtada dan juga kabiran tu adalah khabar bagi kana. Kabiran tu juga merupakan mafa'il bagi maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ni adalah sebab perbuatan fa'il itu berlaku. Cara kenal pastinya dia punya tanwin di atas tu merupakan maf'ul li ajli. Untuk kenal pasti maf'ul li ajli ni ia merupakan ada tanda tanwin. Seterusnya ayat yang ke-88 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Apa yang saya ketemui ada di sini ada isim, fi'il dan juga huruf. Antara contoh isim ialah al-insan. Al-insan adalah isim ma'rifah dan juga ma'tuf alaih. Seterusnya al-jin. Ia juga merupakan isim ma'rifah dan ma'tuf. Apa yang al-insan, al-ins dan al-jin merupakan isim ma'rifah kerana ia mempunyai alif lam. Seterusnya bagi fi'il. Fi'il saya ada temui qul, perkataan qul, iaitu dia merupakan fi'il amar bagi anta dan juga fi'il mu'tal al-huruf al-ajwaf. Dan perkataan asalnya adalah qala, iaitu qaf, alif dan lam. Seterusnya ialah merupakan fi'il mawjud as-sulasi, iaitu fa'ala yaf'ulu dan qala yaqulu. Mauzun dia adalah qul dan wazan dia adalah ful. Perlu diingatkan bahawa untuk kenal pasti mauzun dia, wazan mesti sama dengan mauzun dari segi bilangan huruf dan juga kedudukan baris.
Itu cara untuk kenal untuk tahu apa dia wazan dia bagi mauzun tersebut. Seterusnya bagi huruf ataf, ada juga huruf wa, iaitu huruf ataf, ala huruf jar, inna huruf ain, dan juga ada juga bi, la iaitu adawatun nafi, dan juga kana, huruf kana. Selain itu fi'al juga ada ya'tu, ya'tuna. Isim ada juga saya jumpa haza ismu isyarah al-qarib, al-Quran ismul ma'rifah, dan hi mudafun ilaih, misli itu merupakan idhafah bagi mudaf, dan hi itu merupakan mudafun ilaih. Dan juga ba'din merupakan maf'ul mutlak. Nak kena maf'ul mutlak, dia maf'ul mutlak ni dia hampir sama dengan fi'il dia. Contoh dia dalam ayat 88 tu, ba'duhum li ba'din. Dia lebih kurang sama dengan fi'il dia, itu ba'duhum. Seterusnya surah Al-Isra ayat 89. Isim saya jumpa 7 isim. Antaranya ialah An-Nas, iaitu merupakan isim majrur. Hadza ismul isyarah al-qarib, dan mubtada bagi Al-Quran. Al-Quran adalah jumlah ismiyah dan juga khabar. Seterusnya Aktsaru merupakan idhafah mudaf bagi An-Nas. An-Nas merupakan mudafun ilaih. Dan kufuran merupakan maf'ul li ajli. Seterusnya fi'il saya jumpa dua fi'il dalam ayat ini, iaitu sarrafna dan juga aba. Sarrafna ni merupakan maksud dia adalah kami telah menjelaskan. Dan bagi aba pula, fa'aba, ia dalam ayat ni menunjukkan maksud dia tidak menyukainya. Seterusnya huruf dalam ayat ini banyak. Antaranya adalah huruf jar, iaitu li, fi, min, fa, dan seterusnya illa merupakan adawatun nafi, dan juga wa, huruf ataf. Seterusnya saya akan menerangkan bagi isi kandungan kefahaman ayat 87 hingga 89. Dalam ayat ini, ayat surah Al-Isra merupakan ayat makiyah, dan dalam ayat 87 hingga 89, dalam ayat yang ke-87 ada sifat Allah, iaitu fadlahu, dan juga rahmatan, iaitu rahmatan merupakan rahmat Allah, dan fadlahu kurniaannya. Seterusnya nama Nabi dalam ayat ini ada menunjukkan nama Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga suruhan Allah, iaitu dalam ayat yang ke-89, iaitu maksudnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan pelbagai perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya dalam ayat yang ke-89. Seterusnya pengajaran ceritanya dari ayat ke-87 hingga 89. Saya ringkaskan. Dalam ayat ini telah disebut bagaimana musyrikin mereka mahu Nabi Muhammad SAW mengubah Al-Quran itu dan berkompromi dengan mereka. Tetapi Allah memberitahu dalam ayat ini yang Al-Quran itu sendiri adalah rahmat pemberian kepada manusia lalu. Kenapa perlu ditukar? Dalam ayat yang ke-87 ni menunjukkan musyrikin menyuruh Nabi Muhammad mengubah Al-Quran. Seterusnya ayat ke-88. Dalam ayat yang ke-88 ini, sebelum ni dia menyebut menyuruh Nabi Muhammad SAW menukar Al-Quran kan. Dalam ayat 88 ini, Allah dia memberitahu yang jika manusia dan jin, walaupun mereka bergabung bersatu untuk menukar Al-Quran, tetapi mereka tidak boleh sebenarnya. Walaupun dibantu oleh jin, mereka tidak akan dapat menjadikan sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Dan juga mereka tidak akan mampu nak buat satu bacaan yang sama hebat dengan Al-Quran.
walaupun mereka cuba, tapi mereka tidak akan mencapai kehebatan mukjizat Al-Quran ini. Seterusnya ayat yang ke-89. Allah telah memberikan pelbagai cara untuk penerangan kepada manusia supaya manusia boleh faham apa yang hendak disampaikan dalam Al-Quran ini. Allah lakukan begitu untuk memberikan kefahaman. Allah mengulang-ulang yang sama, iaitu tentang akidah dengan bahasa yang indah. Kadang-kadang kalau kita hendak beri manusia lain faham apa yang kita sampaikan, kita perlu menjelaskan perkara itu dari pelbagai sudut, kan. Kerana pemahaman manusia ni tidak sama. Ada yang faham begini dan ada yang faham macam tu. Allah ubah cara-cara penyampaian di dalam Al-Quran ini supaya dapat merangkumi segala jenis orang. Tapi kebanyakan manusia tetap juga menolak kebenaran walaupun telah disampaikan kepada mereka dengan berbagai cara. Tapi mereka tetap juga menolak kerana mereka itu jenis manusia yang degil. Dalam ayat ini menunjukkan manusia ingin kaum musyrikin ingin mencuba juga membuat Al-Quran standing dengan Al-Quran. Tapi sebenarnya mereka tak tahu. Mereka hanya sia-sia je melakukan perkara itu sebab tiada yang sehebat standing dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Balkis binti Azmi. Nombor matrik saya D183114447. Hari ini saya akan menerangkan tentang surah Al-Isra ayat 90 hingga 92. Okey, untuk surah Al-Isra ayat 90, isim dalam surah ini adalah Al-Ardi dan juga Ka. Seterusnya, fi'il kepada surah Al-Isra ayat 90 ini terbagi kepada 3, iaitu qalu, tafjura dan yambu'ah. Okey, seterusnya pula huruf kepada surah Al-Isra ayat 60 ini adalah man, huruf jar, lam dan juga waw. Ayat yang seterusnya surah Al-Isra ayat 91. Isim bagi ayat Al-Isra 91 ini ialah An-Nahar dan juga Jannah. Dan seterusnya fi'il pula adalah Tajirah. Huruf bagi surah Al-Isra ayat 91 ini adalah waw, au, ka dan juga main. Seterusnya pula surah Al-Isra ayat ke-92. Isim bagi surah ini pula adalah As-Sama' dan juga Malakat. Manakala fi'il pula Tahtiah dan Tuski. Seterusnya pula huruf bagi surah Al-Isra ayat 92 ini adalah Ba, Au dan juga Kama. Kefahaman bagi surah Al-Isra ayat 90 ini yang bermaksud kami tidak akan sekali beriman kepadamu melainkan engkau memancarkan air dari bumi kepada kami. Seterusnya ayat kefahaman bagi 91 surah Al-Isra, atau sehingga engkau mempunyai pohon-pohon anggur ataupun tamar, kemudian engkau mengalirkan air-air yang terpancar dari celah-celahnya dengan aliran yang terus-menerus, dan sehingga engkau menggugurkan langit berkeping-keping yang sebagaimana engkau memberitahu kepada kami. Engkau bawakanlah Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auni Afika binti Awang Harun. Nombor matrik D183109330. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tentang surah Al-Isra, iaitu ayat yang ke-93 dan 94. Pada ayat yang ke-93, Bismillahirrahmanirrahim. Au yakuna laka baitun. Au yang bermaksud au termasuk dalam huruf al-ataf. Yakuna yang membawa maksud sedang ataupun adalah termasuk dalam huruf kana. Laka bagi kamu terpecah kepada dua, iaitu la membawa maksud bagi ataupun untuk termasuk dalam huruf ja. Ka yang membawa maksud kamu termasuk dalam
golongan isim kata nama iaitu domain al-baris muttasal ba'da huruf. Kenapa dipanggil domain al-baris? Kerana ia jelas menunjukkan ada kata nama di bahagian belakang. Dan mengapa dipanggil muttasal? Kerana menunjukkan kepunyaan, dan ba'da huruf kerana ianya berada di selepas huruf jar. Dan baitun yang membawa maksud rumah termasuk dalam isim nakirah. Kenapa baitun termasuk dalam isim nakirah? Kerana tanda-tanda isim nakirah adalah tidak mempunyai alif lam di bahagian hadapan, dan pada huruf yang paling belakang terdapat tanda tanwin. Okey, seterusnya min zuhrufin aw. Min yang membawa maksud daripada termasuk dalam huruf jar. Zuhrufin yang membawa maksud perhiasan termasuk dalam isim nakirah kerana tidak mempunyai alif lam di bahagian hadapan dan mempunyai tanwin di huruf yang terakhir. Dan aw merupakan huruf ataf yang membawa maksud atau. Huruf ataf ini merupakan kata hubung antara perkataan di bahagian hadapan dan di bahagian belakang. Perkataan tarqa yang membawa maksud kamu naik. Ia merupakan fa'il mudhari' anta kerana mempunyai huruf ta di bahagian hadapan yang membawa maksud kamu seorang lelaki. Yang kedua, ianya fa'il sahih salim kerana perkataan asalnya adalah rokaya. Ia tiada penambahan huruf hamzah. Dia tiada huruf hamzah dan tiada perkataan ganda iaitu syaddah. Yang ketiga, fa'il mujarrad selasi kerana perkataan asalnya adalah 3. Mauzunnya adalah rokaya dan wazannya adalah fa'ala. Dan yang terakhir, ia merupakan domain al-mustatir fi'lu mudhari' hiya au anta kerana domain mustatir ini adalah domain yang mengelirukan ataupun tidak menjelaskan sesuatu itu dengan jelas. Tarqa ini kita boleh ta ini boleh terbahagi sama ada anta au hiya. Disambung kepada ayat yang seterusnya, fis samai walan. Fi yang bawa maksud di termasuk dalam huruf jar. As-samai yang bawa maksud langit termasuk dalam isim yang tergolong isim al-ma'rifah, ma'rifah bil alif lam kerana mempunyai alif lam di bahagian hadapan. Walan yang bawa maksud dan tidak. Wa dan lan ini terpecah ataupun terbahagi kepada dua iaitu wa dan termasuk dalam huruf jar, dan lan termasuk dalam adawatun nafi, satu perkataan yang menafikan ataupun yang menidakkan. Seterusnya, nu'mina yang bermaksud kami beriman. Ia merupakan fi'il mudhari' nahnu kerana di bahagian hadapan terdapat huruf nun yang bawa maksud kami. Yang kedua, fi'il sahih mahmuz kerana perkataan asalnya adalah mu'mina dan terdapat huruf hamzah di dalam perkataan tersebut. Yang ketiga, ia merupakan fi'il mujarrad ar-rubai kerana perkataan asalnya adalah 4 dan tiada penambahan di dalam perkataan tersebut. Mauzunnya adalah nu'mina dan wazannya adalah nu'lala. Dan yang terakhir, ianya merupakan domain al-mustatir iaitu fi'lul mudhari' nahnu. Baik, seterusnya liruki yiki hatta. Liruki yiki yang membawa maksud kenaikan kamu. Ianya terbahagi kepada dua iaitu huruf lam. Li yang bawa maksud bagi tersenarai dalam huruf jar. Ruki yiki merupakan fi'il madhi anta kerana mempunyai huruf ka di bahagian belakang. Ianya dipanggil fi'il sahih mudha'af kerana perkataan asalnya adalah ruqyah, tetapi terdapat satu kata ganda yang menggandakan satu huruf iaitu huruf ya, jadi ianya dipanggil mudha'af. Yang ketiga, ianya adalah fi'il mazid sulasi kerana perkataan asalnya adalah 3 tetapi ditambah 1, maka ianya dipanggil bil harfi wahid. Penambahannya adalah kata huruf ganda. Mauzunnya adalah rukiyi dan wazannya adalah fu'ili. Yang terakhir, ianya merupakan domain al-baris muttasal ba'da fi'il dan domainnya adalah anta kerana dipanggil baris. Domain baris ini adalah domain yang jelas menunjukkan domainnya dan dipanggil muttasal kerana kata nama itu berada di bahagian belakang dan bersambung dengan kata di hadapan. Ianya ba'da fa'il kerana ruki merupakan kata kerja dan domainnya adalah anta. Dan hatta sehingga merupakan huruf ataf. Baik, seterusnya
Tunazila alaina kitaban. Tunazila yang membawa maksud kamu menurunkan. Tunazila ini termasuk dalam bahagian fa'il. Ianya merupakan fa'il mudhari' anta kerana terdapat huruf ta di bahagian hadapan. Ianya adalah fa'il sahih mudha'af kerana perkataan asalnya adalah nazala, tetapi terdapat satu huruf ganda dan ianya dipanggil mudha'af. Yang ketiga adalah fa'il mazid sulasi kerana perkataan asal ataupun huruf asalnya adalah 3 nazala, tetapi ditambah satu huruf ganda, maka ianya dipanggil fa'il mazid sulasi biharfin wahid. Ianya mauzunnya adalah tunazzala dan wazannya adalah tufa'ala. Ianya merupakan domain al-mustatir kerana tidak jelas sama ada ta di bahagian hadapan ialah anta ataupun hiya, dan ia merupakan fi'il mudhari'. Alaina, alaina yang membawa maksud atas kami. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu ala yang membawa maksud atas termasuk dalam huruf ja dan na termasuk dalam huruf isim membawa maksud kami. Ianya merupakan domain baris muttasal ba'da huruf, iaitu huruf ja, dan ianya adalah nahnu. Kenapa dipanggil domain baris? Kerana ianya jelas menunjukkan terdapat domain di dalam perkataan tersebut. Ianya muttasal kerana domain itu bersambung dengan perkataan di hadapan, dan ba'da huruf kerana perkataan ala tadi merupakan huruf. Kitaban, kitaban membawa maksud kitab. Ianya merupakan isim nakirah kerana tiada alif lam di bahagian hadapan dan mempunyai tanda tanwin di huruf belakang. Okey, seterusnya adalah naqra'uhu. Naqra'uhu ini bermaksud kami membacanya. Ia termasuk dalam fi'il mudhari' huwa kerana terdapat huruf ha di bahagian belakang. Ianya fi'il sahih mahmuz kerana perkataan asalnya adalah qara'a dan mempunyai huruf hamzah di dalam perkataan tersebut. Ianya fi'il mazid sulasi kerana perkataan asalnya mempunyai 3 huruf. Mauzunnya adalah naqra'uhu, wazannya adalah mauzunnya adalah naqra'u dan wazannya adalah naf'alu. Ianya merupakan domain baris muttasal ba'dal fa'il. Kenapa dipanggil domain baris? Kerana jelas menunjukkan ada kata nama ada domain di perkataan tersebut dan bersambung dengan perkataan sebelumnya, iaitu ba'da fa'il. Kul, kul yang membawa maksud katakanlah. Ia merupakan fi'il amar kerana ianya adalah kata perintah. Yang kedua, fi'il sahih salim kerana perkataan asalnya adalah qala, qa alif lam, dan tidak mempunyai huruf hamzah dan kata ataupun huruf ganda. Yang ketiga, ia merupakan fi'il mujarrad salasi kerana kata asalnya adalah qala dan mempunyai 3 huruf. Mauzunnya adalah kul, wazannya adalah ful, dan ianya domain mustatir fi'lu amar anta kerana fi'lu mustatir ini adalah domain yang tidak jelas menunjukkan ada di dalam sesebuah perkataan. Baik, seterusnya subhana rabbi hal. Subhana rabbi ini membawa maksud maha suci Tuhanku. Ianya termasuk dalam na'at man'ud kerana ini menerangkan sesuatu sifat pada perkataan tersebut. Contohnya seperti subhana merupakan man'ud kerana ini menjelaskan sifat perkataan selepasnya, iaitu Rabbi. Dan Rabbi ini yang bawa maksud Tuhanku, ianya termasuk dalam domain muttasil ba'da isim kerana ianya bersambung huruf ya di bahagian belakang menunjukkan ana ataupun saya. Ianya bersambung dengan perkataan Rabbi, iaitu kata nama. Jadi ianya dipanggil domain muttasil. Dan seterusnya hal yang bawa maksud bukanlah, ianya termasuk dalam huruf al-istifham. Okey, seterusnya kuntu illa basyaran rasula. Kuntu itu yang bawa maksud aku, termasuk dalam golongan isim, iaitu domain al-baris fi fi'li ta'u fa'il. Seterusnya illa, kecuali, iaitu termasuk dalam huruf adawatun nafi, iaitu kata yang menidakkan. Basyaran yang membawa maksud manusia juga termasuk dalam isim, iaitu isim nakirah kerana tidak mempunyai alif lam di bahagian hadapan dan mempunyai tanwin di huruf belakang.
Rasulan yang membawa maksud rasul juga termasuk dalam isim, iaitu isim nakirah kerana tidak mempunyai alif lam dan mempunyai tanda tanwin di huruf belakang. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-94. Wama mana'an nasa, wama yang membawa maksud dan tidak terbahagi kepada dua, iaitu wa merupakan huruf ja yang membawa maksud dan ma membawa maksud tidak, termasuk dalam adawatun nafi, iaitu kata yang menafikan. Mana'a yang membawa maksud menghalang, termasuk dalam fi'il madhi huwa. Ianya merupakan fi'il sahih salim kerana perkataan asalnya adalah mana'a dan tiada huruf hamzah dan kata ataupun huruf ganda. Yang ketiga adalah fi'il mujarrad selasi kerana perkataan asalnya mempunyai 3 huruf. Mauzunnya adalah mana'a dan wazannya adalah fa'ala. Ianya merupakan domain mustatir. Fi'lul madhi huwa annas yang membawa maksud manusia, termasuk dalam kategori isim, iaitu isim ma'rifah. Ma'rifah bi alif lam, iaitu mempunyai alif lam di bahagian hadapan. Seterusnya ayyuminu an yang membawa maksud untuk, termasuk dalam huruf ja. Yu'minu yang bermaksud beriman, termasuk dalam fi'il, iaitu fi'il mudhari' huwa kerana mempunyai huruf ya di bahagian hadapan. Seterusnya ia merupakan fi'il sahih mahmuz kerana perkataan asalnya adalah mu'minah dan terdapat huruf hamzah di dalamnya. Ianya fi'il mazid, iaitu kata asal yang terdiri daripada al-rubai, iaitu huruf asalnya mempunyai 4. Mauzunnya adalah mu'minu dan wazannya adalah fu'lilu kerana penambahan huruf waw alif di bahagian belakang. Ia merupakan domain al-mustatir, iaitu domain yang tidak menjelaskan ataupun domainnya tidak kelihatan, dan ianya adalah fi'il mudhari' huwa. Dan seterusnya adalah is yang membawa maksud ketika, ianya di bawah fi'al juga kerana ianya adalah jumlah fi'liyah. Seterusnya ja'ahum al-huda illa an. Ja'ahum datang pada mereka ini terbahagi kepada dua, iaitu ja'a datang merupakan fi'lul madhi huwa dan ia merupakan fi'il sahih mahmuz kerana dalam perkataan asal tersebut mempunyai huruf hamzah, iaitu ja'a. Fi'lul mujarrad sulasi kerana perkataan asalnya mempunyai 3 huruf. Mauzunnya adalah ja'a, wazannya adalah fa'ala dan ianya merupakan domain baris kerana jelas menunjukkan ada perkataan domain di bahagian belakang dan ianya dikategorikan sebagai mufasil kerana domain tersebut berdiri dengan sendirinya. Illa yang membawa maksud kecuali dikategorikan sebagai huruf, iaitu huruf adawatun nafi, dan an yang membawa maksud bahawa dikategorikan sebagai huruf juga, iaitu huruf jar. Qalu yang membawa maksud mereka berkata, ianya dikategorikan sebagai fi'il, iaitu fi'il madhi hum. Yang kedua adalah fi'il sahih salim kerana perkataan asalnya adalah qala, tiada huruf hamzah dan tiada huruf ganda. Ianya merupakan fi'il mujarrad selasi kerana perkataan asalnya mempunyai 3 huruf, iaitu qala. Mauzunnya adalah qalu dan wazannya adalah fa'alu. Ianya merupakan domain baris kerana jelas menunjukkan waw alif di bahagian belakang yang menunjukkan mereka lelaki. Ianya adalah muttasal kerana waw alif itu bersambung dengan perkataan ataupun perkataan sebelumnya. Ianya adalah fi'lu waw jama'ah. Aba'asallahu basyaran rasula. Aba'asallah, apakah Allah mengutuskan? Okey, aba'asa termasuk dalam huruf istifham yang bawa maksud apakah dan ia merupakan kata tanya. Ba'asa yang bawa maksud mengutuskan termasuk dalam fi'il, ianya merupakan fi'il madhi huwa. Yang kedua adalah fi'il sahih salim kerana perkataan asalnya adalah ba'asa, tiada huruf hamzah dan tiada huruf ganda. Ianya merupakan fi'il mujarrad selasi kerana perkataan asalnya adalah mempunyai 3 huruf, iaitu ba'asa.
Mauzunnya adalah ba'atha dan wazannya adalah fa'ala. Ianya merupakan domain mustatir fi'lun madi wa. Allah dikategorikan sebagai isim, iaitu isim ma'rifah, isim al-alam, iaitu isim yang menunjukkan kata nama khas. Basyaran yang membawa maksud seorang manusia dikategorikan sebagai isim nakirah kerana tidak mempunyai alif lam di bahagian hadapan dan mempunyai tanda tanwin di huruf belakang. Dan yang terakhir adalah rasulan yang membawa maksud rasul, juga merupakan isim nakirah kerana tidak mempunyai alif lam di bahagian hadapan dan mempunyai huruf tanwin di bahagian belakang. Sebenarnya kita pergi kepada kefahaman ayat daripada surah Al-Isra ayat yang ke-93 dan 94. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah. Dalam ayat sebelum ini telah disebut permintaan-permintaan kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ayat yang ke-93 ini Allah telah menyenaraikan permintaan yang telah diminta oleh kaum tersebut. Bermula dengan ayat yang ke-93 dan 94 adalah merupakan ayat ataupun jawapan daripada Allah kepada kaum musyrikin. Kita pergi kepada ayat yang ke-93 dahulu. Terdapat 3 permintaan daripada kaum musyrikin Mekah, iaitu yang pertama, mereka meminta untuk baginda menunjukkan sebuah rumah yang disalut dengan emas sepenuhnya, kerana mereka bersangka jika betul baginda ini merupakan Rasul Allah, mestilah baginda ini mempunyai sesuatu yang lebih gah daripada manusia biasa, kerana mereka kata tentulah Allah ini boleh beri rumah hatta dari emas pun. Terusnya permintaan kedua daripada kaum musyrikin Mekah tersebut ialah meminta untuk baginda naik ke atas langit di hadapan mata mereka sendiri, dan mereka mengatakan jika benarlah baginda itu boleh naik ke atas langit, mereka tetap akan tidak mempercayai baginda. Dan permintaan ketiga, mereka meminta jika baginda turun daripada langit, mestilah membawa ataupun menurunkan satu kitab yang boleh dibaca, kerana pada ketika itu Al-Quran masih belum dibukukan, jadi mereka haruslah menghafal ayat Al-Quran. Jadi mereka minta untuk baginda menurunkan satu kitab yang boleh dibaca dan boleh disentuh. Dalam ayat yang ke-93 ini juga Allah menyuruh baginda untuk memberitahu kepada kaum musyrikin Makkah tentang kebesaran Allah. Lafaz subhanallah merupakan lafaz takjub dan ini bermaksud Allah lebih tinggi dari apa sangkaan mereka. Allah juga meminta untuk baginda memberitahu kepada mereka tentang baginda ini juga merupakan daripada kalangan manusia sendiri, tetapi diangkat darjatnya menjadi seorang rasul dan dapat menerima wahyu daripada Allah. Di sini jelas menyatakan bahawa baginda ini merupakan daripada kalangan manusia sendiri dan tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk menjadikan sesuatu ataupun melaksanakan segala permintaan-permintaan karut kaum musyrikin pada ketika itu. Baginda hanyalah manusia biasa dan tidak ada kuasa seperti sangkaan mereka itu. Tugas mereka adalah untuk menyampaikan ilmu wahyu kepada umatnya. Ayat yang ke-94 pula Allah menyatakan kenapa manusia ini sukar untuk menerima hidayah Allah. Hal ini kerana mereka tidak mahu menerima apa yang disampaikan oleh sesama manusia itu sendiri. Walaupun petunjuk yang sampai itu adalah petunjuk yang baik, disampaikan pula oleh manusia yang baik dan disokong pula hujah-hujahnya daripada Al-Quran yang sempurna. Tapi mengapa manusia ini sukar untuk menerima adalah kerana yang disampaikan itu adalah daripada manusia itu sendiri. Pengajaran yang dapat diambil daripada surah Al-Isra ayat yang ke-93 dan 94, kita haruslah mempunyai rasa rendah hati dan harus menerima bahawa Allah telah mengangkat darjat Rasul daripada kalangan manusia sendiri. Dan kerana Allah yang lantik mereka, maka kita sebagai manusia biasa haruslah mentaati ataupun menerima ajaran benar yang disampaikan oleh mereka, kerana apabila kita mentaati ataupun kita patuh akan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, membawa maksud bahawa kita juga telah mentaati akan perintah Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wan Zahra binti Musin. Nomor matriks 1831144. Okey. Hari ini saya ingin terangkan tentang surah Al-Isra, iaitu ayat daripada 95 hingga 96. Isim yang terdapat dalam ayat 95 ialah malaika, iaitu isim nakirah. Yang kedua iaitu al-arji,
daripada isim nakiro juga. Yang ketiga iaitu as-sama'i, iaitu daripada isim nakiro juga. Okey. Fi'il yang terdapat dalam ayat ini ialah yang pertama iaitu kul. Yang kedua iaitu yamshuna. Okey. Huruf yang seterusnya pula iaitu huruf. Yang pertama iaitu lam, iaitu huruf jar. Yang kedua iaitu kana, huruf kana. Yang ketiga iaitu lam alif daripada hadawat yafi. Itu ayat 96. Okay, isim yang terdapat dalam ayat ini yang pertama iaitu ha, iaitu isim daripada madhuf ilaih domir muttasil. Okay, yang kedua iaitu basirun, okay, itu isim nakiro. Okay, yang seterusnya itu fi'il. Yang pertama iaitu kul. Okay, yang seterusnya iaitu huruf. Okay, yang pertama iaitu waw, yang iaitu daripada huruf hatof. Yang kedua iaitu kana, daripada huruf kana. Okay, kefahaman ayat daripada ayat 95. Katakanlah kalau seandainya malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, yakni seandainya yang di bumi sebagai ganti dari manusia adalah para malaikat yang berjalan dengan kedua kaki dengan tenang dan tenteram sebagaimana manusia berjalan. Nescaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul, agar rasul itu berasal dari golongan mereka, sehingga ia dapat menyampaikan dan memberikan pemahaman dengan lebih sempurna, yakni bukanlah sebuah kebijaksanaan jika ketika itu kami mengutus seorang manusia kepada golongan malaikat tersebut. Okey, daripada ayat 96 pula ayatnya, katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian atas risalah yang telah aku sampaikan kepada kalian yang Allah perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya. Okey, sesungguhnya dia adalah maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya, yakni maha mengetahui segala keadaan mereka serta apa yang mereka tampakkan dan apa yang mereka rahsiakan. Okey, yang terakhir iaitu pengajaran. Pengajaran yang saya dapat dalam ayat ini, yang pertama, kita haruslah sentiasa mengingati Allah. Hal ini kerana ayat di dalam surah ini menunjukkan bahawa manusia tidak menghargai Allah kerana mereka tidak mengenal Allah serta sifat-sifatnya. Okay, yang kedua iaitu kita mestilah sentiasa bersujud hanya kepada Allah. Hal ini kerana di dalam ayat ini menunjukkan bahawa Allah mempunyai kekuasaan yang luar biasa dan maha mengetahui.